Aku nak gelap. Sebab dengar music dulu. Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Syaza, daripada Jom Sehat. Hari ni kita dalam segmen nutritionist cari makan. Semua jalan-jalan cari makan je kan? Ini nutritionist cari makan. So, kita sekarang ada dekat, cuba teka. Saya kalau nampak ni dah tahu dah lah kan kita kat mana kan. Kita dekat Sushi King. Okay, ini antara saya boleh kata favorite restoran saya lah, which is kalau makan kat luar kan. Soalannya kita nak tanya sama ada Sushi King ni sihat ke tidak. Kalau tak sihat, kita tak boleh makan ke? Kalau apa tu tak boleh nak cara kita nak menyihatkan ke? Okey, apa yang kita makan sebenarnya boleh jadi sihat. Okey, apa yang kita makan sebenarnya boleh jadi tak sihat. Itu semua bergantung pada diri kita. Okey, pada intake kita. Okay, itu mungkin kita akan kupas lebih lanjut next video. Tapi hari ni saya nak cerita pasal Sushi King. Okey, alright. So, yang the best part untuk Sushi King ni ialah sebab dalam menu dia kan dah ada siap-siap kalori, nilai kalori. Okey, kalau kita tengok nampak tak? Okey, kalau kat sini kita dah tahu dah kalori dia berapa. Okey, so sangat mudah untuk kita rancang pengambilan kalori kita walaupun makan kat sini. Okey, itu yang best tu. Okay, tapi sebelum tu kita tahulah diri sendiri punya keperluan kalori berapa. Tapi secara orang kata secara general lah. Okay? Untuk perempuan yang sedentary, maksudnya taklah buat aktif, dalam lebih kurang 1200 kalori. Okay? Kalau untuk lelaki dalam 2000, 1008 hingga 2000 kalori. Okay, so kita kena bahagi dengan bijak. Sebab itulah kita keluarkan konsep suku-suku separuh supaya kalori intake kita terjaga sentiasa pagi, siang dan malam. Okay, so tak cakap pasal kalori sangat, tapi kita nak cakap pasal Sushi King. Alright. So Sushi King ni kita tengok, ini pilihan saya. Okay, sebenarnya dia bergantung kepada selera masing-masing jugalah. Tapi apa yang penting kena tahu cara bijak. Sebab biasa kita dengar bila orang cakap nak makan Sushi King atau apa-apa je lah, mesti kena ada hari cheat day. Perlu atau tak? Okay, sebenarnya kita tak perlu nak cheat day kalau kita boleh makan dengan bijak. Okey, sebab kalau kita dah tahu keperluan kalori kita berapa. Contoh saya 1400. Okey, so saya dah plan. Okey, pagi agak-agak saya makan dalam 300 kalori saja. Okey, 300 hingga 400 kalori. Sebab selalunya main meal roughly kita 400 hingga 600 kalori, bergantung kepada kalori masing-masing. Okey, so kalau pagi saya dah ambil dalam lebih kurang 300 kalori. Okey, so siang ni, okey, so saya ada baki lagi dalam lebih kurang 1100 kalori. Kan. So agak-agak kan, kalau saya malam nanti nak makan maybe dah 500 kalori juga. So saya ada baki lagi 600 kalori untuk lunch. Okey. So jadi saya boleh lebih kurang anggaran saya ambil ni dah 500-600 kalori. Okey, apa yang saya ambil ni saya dah tengoklah dekat sini, dekat menu dia. Okey. Okey, so macam ni semua kita dah kira tadi lebih kurang. Okay, ini sushi mayonis dengan telur lah, egg mayo. Okay, okay, this one salmon. Okay, this one smoked duck. Okay, this one edamame ataupun soya. This one temaki. Temaki unagi. Okay, so sebenarnya antara semua ni lah lagi baik kalau you boleh ambil temaki, sebab nasi dia sedikit saja. Okey, tapi keperluan protein dan sayur-sayuran dia cukup. Alright. Dalam satu ni lebih kurang dalam 100 plus 160 kalori satu ni. Sebenarnya bagus untuk jadikan snacking. Okey. Tapi kalau roughly apa yang saya ambil ni dah 500 kalori. 500 kalori dah lah. Okay, sebab saya pun ambil green tea, saya ada jimat kalori dekat situ sebab dia tak ada gula, so 0 kalori dekat sini. Okey, itu kena pandai tahu kira kalori. Alright. Tapi perlu ke kita kira kalori sentiasa? As long kalau kita tahu roughly je pun dah okey dah. Okay, kalau tak reti kira kalori, kita kenalah guna konsep suku-suku separuh. Sebab automatically kalau kita guna konsep suku-suku separuh, kalori kita tak lari dalam 400 hingga 500 kalori macam tu. Bergantung pada lauk yang kita ambil lah. Tapi selalu tak lari. Okay? Yang membezakan lari selalunya kuah. Kuah yang korang ambil tu kalau berbanjir memang beza lah. Okay? Alright. Okay, so kat sini kita ada nasi terkabur je lah.
Okey, di sini kita ada protein. Semua boleh katakan apa yang kita perlu perhatikan ialah dari segi jangan lupa sos kicap dia. Okey, satu kenapa kita kena kontrol kuantiti sos ni, soya lah. Saya cerita apa tu, soy sauce ni kan. Satu sebab dia sangat tinggi dengan garam. Penggunaan garam ni sangat agak tinggi. Jadi kita kena berhati-hati. Cukuplah kita agak-agak berapa banyak untuk habiskan semua ni. Dalam 1-2 teaspoon tu dah okey. Okey, dia dah mengamuk. Okey. Alah sayang. Kenapa dah boring dah? Okey. So, kalau kita perhati dekat sini, jenis-jenis sushi yang saya ambil semuanya yang tak menggunakan minyak ataupun lemak yang agak banyak. Okey, contohnya macam this one smoked duck. Okey, dia salai. So, dia tak adalah penggunaan minyak yang ataupun lah lemak yang berlebihan sebab duck dia pun kalau boleh kita nampak kan dia punya lebihan lemak tu pun dah bertambah dah. Okey, so this one salmon. Salmon is a really good choice. Okey, sebab satu dia mentah. Dia memang tak gunakan apa-apa. Orang kata ialah cara masakan dia tak gunakan minyak ataupun lemak, dan omega salmon pun kaya sangat dengan omega 3, which is apa tu sangat kurang lah sebenarnya dalam diet orang Malaysia. Tapi disclaimer, okey, ibu mengandung yang tengah pregnant tak digalakkan sangat untuk ambil sushi yang jenis salmon atau mentah lah. Okey, sebab kita nak elakkan risiko dapat parasite dan jangkitan bakteria daripada makanan yang tak dimasak. Okey, alright. So kita boleh perhati kat sini kan, masa saya kata yang ni pun egg mayo pun ni daripada telur rebus lah. Okey, so dia tak menggunakan minyak atau lemak yang berlebihan. Okey, tapi mayonis dekat situ, so still kena berjaga-jaga. Okey, alright. So kita nampak kat sini saya tak ambil pemilihan apa-apa jenis tempura. Okey, yang tepung tu goreng lagi, so berdouble-double kalori dekat situ. Boleh ambil mungkin satu jenis saja, kalau boleh elakkan itu lebih baik. Okey, okey, so kita tengok kat sini, yang ni udang tempura ni lah. Okey, yang macam saya mention tadi lah. Okey, ni ada kita tahulah tempura ni tepung, disalut dengan tepung, lepas tu digoreng lagi, so berdouble kalori dekat situ. Okey, kalau memang minat boleh lah, tapi ambil satu saja, ataupun kalau kita share lagi baik. Okey, dari segi pemilihan air, kalau datang Sushi King ni memang sangat famous lah tu green tea kan, tak perlulah kita nak minum lagi air manis tambah lagi kalori kat situ bagi saya, sebab kita tahu sushi ni sebenarnya dia tinggi sedikit kalori sebabkan penggunaan beras lah atau nasi dia kalau roast rice. Okay, nilai jenis beras ni, okey, ni sebenarnya agak tinggi nilai GI dia, itu glycemic index. Okey, so sebenarnya kalau orang yang ada kencing manis kenalah berjaga-jaga kalau makan sushi. Sebaiknya pilihlah temaki. Okey, kalau yang ada masalah bukan tak boleh ambil, boleh, tapi kena jaga portion, okey, dan pemilihan yang tepat. Okey, so saya dah penat dah bebel ni. Janganlah tak subscribe tau. Okey, subscribe dan tekan like. InsyaAllah lepas ni kita akan pergi tempat yang berbeza, okey, dalam segmen nutritionist makan apa? Cari makan. Bye, Assalamualaikum. Bye. Orang kacau. Kalau nak lagi konten macam ni, jangan lupa like dan subscribe. Okay, so lepas ni kita nak bawa pergi mana pula? Nutritionist nak pergi makan mana pula lepas ni?